Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam siaran langsung You Wartawan anda juga wartawan. Malam ini kita nak cerita pasal subsidi kerana hari ini juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga Kepenggunaan ataupun KPDN/KK menasihati rakyat agar bersedia menghadapi pengstrukturan semula subsidi. Jadi ia rentetan dari krisis kenaikan harga barang ataupun bekalan makanan di peringkat global yang berlaku di seluruh dunia. Sehingga akhir tahun 2010 misalnya, kerajaan telah membelanjakan lebih 14 juta ringgit, melebihi sasaran awal hanya sekitar 10.8 juta ringgit apabila harga minyak dunia meningkat secara mendadak akibat pelbagai krisis dunia yang berlaku di Timur Tengah dan sebagainya. Namun demikian, kenaikan harga barang di negara kita ini masih terkawal. Jadi dalam keadaan terkawal dan tidak membebankan rakyat. Itu yang akan kita bincangkan dalam program Wartawan pada malam ini. Apakah implikasi pengurangan subsidi kepada rakyat yang akan kita bincangkan dengan dua orang kuat dari Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, iaitu Saudara Soma Sundram Ramasamy di ujung sana, sisa bahagian kanan kita. Selamat datang Cik Soma. Dan di sebelah kiri saya Datuk Mak Nur Nawi, Timbalan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Selamat datang Datuk. Apa khabar? Kita nak cerita pasal subsidi ni. Kalau kita nak memberi gambaran besar subsidi, tak cukup setengah jam betul kan? Cik Soma, tapi kita malam ni kita menjurus bagaimana kita nak melihat bagaimana persediaan awal ataupun persediaan mental orang ramai ataupun rakyat kebanyakan di luar sana. Apabila kita cerita subsidi, apakah sebenarnya yang telah dimainkan ataupun yang sudah dilakukan oleh kerajaan dalam menyerap segala kos yang tinggi terhadap isu berkenaan dengan harga minyak misalnya? Mungkin Datuk nak mulakan dulu. Terima kasih Saudara Nazri, Saudara Soma, para penonton yang saya hormati sekalian. Salam satu Malaysia. Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut mengenai subsidi, kesan subsidi kepada rakyat, mungkin saya perlu penjelaskan fokus perbincangan kita pada malam ini adalah menjurus kepada dua subsidi. Satu subsidi harga gas dan yang keduanya dari segi tarif elektrik. Okey. Dan apabila kita bercakap mengenai pengurangan subsidi harga gas, ini sebenarnya adalah konsisten dengan dasar tenaga baru yang telah dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-10. Jadi salah satu daripada 5 pendekatan strategik dasar tenaga baru adalah peralihan subsidi harga tenaga kepada harga pasaran. Dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Okey, semakan harga subsidi apa yang telah dijanjikan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan juga dasar baru tenaga adalah untuk membuat semakan harga subsidi harga gas ini setiap 6 bulan sehinggalah harga gas ini mencapai harga pasaran pada tahun 2015. Okey, kenapa dilakukan secara berperingkat? Pertama, untuk tidak menimbulkan kejutan yang mendadak kepada para pengguna, dan keduanya supaya pengguna dapat menyesuaikan kepada peningkatan harga gas ini yang sememangnya meningkat dari semasa ke semasa. Ikut pasaran dunia kan? Ya. Jadi dari sudut aspek tenaga elektrik misalnya Cik Soma, kalau kita tahu pun elektrik pun terbabit ataupun terkait secara langsung dengan kenaikan harga minyak dan juga kenaikan harga gas, kerana itu berkait rapat antara satu sama lain. Dan kita tahu pembekal tenaga elektrik di Malaysia pun menerima subsidi gas misalnya daripada Petronas dan sebagainya. Jadi dari sudut elektrik misalnya, bagaimana kita dapat memahami bagaimana kerajaan menyerap subsidi dan akhirnya diberikan kepada rakyat dengan harga yang cukup berpatutan? Okey, terima kasih Cik Nazri. Ya. Selalu kita anggap bahawa subsidi yang diberikan kepada gas itu diberi kepada pihak penjana. Tetapi subsidi yang diberikan itu sebenarnya kepada untuk memastikan bahawa tarif elektrik yang dinikmati oleh rakyat itu adalah pada kadar yang berpatutan.
Dalam kes ini, yang subsidi ini yang diberi oleh kerajaan itu memang untuk menentukan bahawa harga gas itu adalah pada harga yang rendah. Seperti mana yang kita semua maklum, harga gas pada masa ini kepada sektor elektrik ini adalah ditetapkan pada RM10.70 per MMBTU. Perkara ini telah ditentukan pada 1 Mac 2009. Seperti mana yang telah dijelaskan tadi oleh Datuk. Memang kerajaan berhasrat untuk mengalih harga kepada harga pasaran. Sebab untuk mengelakkan daripada apa yang kata market distortion, harga pasaran. Sebab itu kita nampak sekarang harga bekalan elektrik dengan harga gas yang itu semua itu tidak mencerminkan harga yang agak-agaknya berapa lama kita boleh bertahan dengan harga sekarang, kerana kita lihat pasaran dunia dengan kenaikan harga minyak pun nampaknya berterusan berlaku dengan konflik yang pelbagai, dan kita lihat juga dengan adanya perubahan cuaca pun, climate change misalnya, kita tidak boleh menjangkakan apa akan berlaku pada masa akan datang. Jadi agak-agaknya berapa lama kita boleh bertahan dengan harga yang sekarang ini? Memang pada masa ini pun kita macam seperti mana yang telah dijelaskan oleh Datuk tadi, kita bercarang untuk menggerakkan harga pasaran menjelang tahun 2015. Dalam hal ini kita, sebab harga gas di negara kita ini adalah diasaskan kepada harga MFO dan minyak. Jadi jika kita tengok harga pasaran di dunia untuk minyak pada masa ini, harga sebenar untuk gas kepada sektor ini sepatutnya memang dalam lingkungan RM40 MMBTU, million British per minute. Tetapi pada masa ini hanya pada RM10.70 saja. Jadi dalam hal ini sejak kerajaan mula memberi subsidi ini daripada tahun 1997 sehingga sekarang, kerajaan telah memberi subsidi untuk gas sebanyak 96.78 bilion. Banyak. So itu memang satu yang akan satu aspek yang berat. Belum kita sambung dengan penjelasan Datuk bagaimana mekanisme yang terbaik untuk kita pun mengurangkan tekanan kepada pasaran dan akhirnya impak terus kepada rakyat tu. Dan kita tahu rakyat pun ada pelbagai kelompok, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana tinggi, sederhana rendah. Jadi kita akan rehat sebentar, kita dengarkan dulu pandangan rakan-rakan wartawan. Silakan. Pengeluar tenaga di Thailand membayar harga pasaran untuk gas hampir harga RM31 per MMBTU apabila harga minyak mentah mencapai harga RM100 per tong berbanding RM10.70 per MMBTU yang dijual pada sektor tenaga di Malaysia. Menariknya, tarif elektrik Thailand lebih murah daripada Malaysia walaupun Malaysia mempunyai sistem subsidi yang tinggi. Untuk kononnya memastikan tarif elektrik rendah, pengguna persendirian di Thailand hanya membayar 18 sen per kilowatt untuk 150 kilowatt pertama digunakan, berbanding tarif Malaysia bagi penggunaan setara sebanyak 22 sen per kilowatt. Ini merupakan perbezaan 22% lebih tinggi daripada tarif Malaysia. Isu ini sangat kompleks sebenarnya. Pengurangan subsidi seperti minyak akan meningkatkan kadar inflasi, tetapi subsidi berterusan pula akan mengorbankan projek pembangunan fizikal yang bersifat kekal seperti jalan raya, sekolah dan sebagainya. Kerajaan patut tekan pada falsafah subsidi itu sendiri untuk memahamkan rakyat tentang isu ini. Sepatutnya kerajaan perlu ada mekanisme dalam menangani peningkatan kos. Malaysia bukan negara miskin. Malaysia bukan negara mundur. Malaysia punya segala-galanya. Banyak lagi cara dan kaedah yang boleh dilakukan. Macam isu penjana tenaga bebas, kenapa kewujudan tidak dihebahkan kepada rakyat dan siapa yang memperolehi manfaat kepada IPP. Persoalan juga timbul kenapa perjanjian serta butir-butir perjanjian antara IPP dengan TNB diklasifikasikan di bawah OSA. Kenapa tiada pembentangan yang terus dan terbuka mengenai isu ini kepada rakyat? Memang eloklah rakyat Malaysia semakin sedar tentang kelebihan dan kekurangan sistem masyarakat.
yang terlalu bergantung kepada subsidi. Sikap bergantung kepada subsidi untuk mengawal harga minyak atau angan-angan bahawa harga minyak kita akan terus kekal pada harga sekarang untuk jangka masa yang boleh dijangka amat tidak realistik kerana sumber hidrokarbon mempunyai hadnya. Sama ada negara ini akan bebas sepenuhnya daripada penggantungan subsidi bergantung kepada kerelaan hati rakyat untuk memahami senario persaingan dunia hari ini demi generasi masa depan. Betul, tidak ada orang yang begitu mudah melepaskan apa yang sekian lama dinikmati. Walaupun menyedari hakikat, mereka tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada subsidi. Langkah untuk mengurangkan subsidi negara ini bukanlah perkara baru. Walaupun pada suatu ketika rakyat agak malu apabila dikaitkan dengan mentaliti subsidi. Jika ada ura-ura untuk memasukkannya, ia sering terhalang. Mungkin ketika itu kaedah menyampaikan maklumat kurang jelas dan rakyat tidak dapat menerima rasional, perlunya subsidi dikurangkan atau dimasukkan. Kesan kepada pengguna adalah inflasi kalau hendak turunkan subsidi bil tenaga bagi alternatif kepada rakyat. Sediakan kemudahan teknologi solar, kincir angin atau kalau tak keberatan, pindahkan subsidi tenaga kepada subsidi minyak. Terima kasih kerana anda terus bersama kami dalam siaran langsung Wartawan. Itu sebahagian pandangan rakan-rakan Wartawan. Anda boleh fikirkan bersama dan kita akan terus bersama Datuk dan juga Cik Soma. Mungkin Datuk, kita lihat bagaimana kerajaan beria-ia untuk mengurangkan subsidi ini dan juga tetapi dalam masa yang sama apabila subsidi sudah dikurangkan, pastinya allocation ataupun jumlah wang yang begitu besar itu akan disalurkan kepada perkara lain. Jadi mungkin ada cara yang terbaik bagaimana rakyat perlu tahu bagaimana duit itu disalurkan dan apa yang mereka boleh rasa apabila peruntukan itu disalurkan misalnya ke public transport ataupun makanan ataupun kemudahan infrastruktur misalnya. Saudara Datuk. Mungkin Saudara Nazri, terlebih dahulu mungkin saya perlu jelaskan apakah faedah daripada pengurangan subsidi harga gas. Kenapa kita nak melakukan pengurangan subsidi harga gas ini? Ya. Pertama, dengan cara ini kita akan dapat menangani isu herotan pasaran. Okey, pada masa kini kita dapat harga gas yang berbeza-beza. Okey, kalau harga gas mendapat subsidi, tetapi bahan api lain seperti gas cecair asli ataupun diesel ditetapkan pada harga pasaran. Okey, itu isu herotan pasaran. Keduanya, apabila kita gas ini dijadikan ataupun ditetapkan pada harga pasaran, maka secara langsung kita menggalakkan penyertaan pembekal baru dalam industri gas dan ini akan meningkatkan permintaan penawaran bekalan gas untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Ketiganya, jika harga gas ini rendah, diberi subsidi, terdapat kecenderungan industri-industri untuk beralih daripada umpamanya diesel atau gas cecair asli kepada gas dan secara tak langsung akan menyebabkan permintaan kepada gas peningkatan secara mendadak yang kemungkinannya melebihi daripada keupayaan pengeluaran itu sendiri. Dan kalau kita samakan harga gas diesel dan gas cair asli ini kepada harga pasaran, maka pengguna mempunyai pilihan yang banyak. Okay, maknanya kalau gas kekurangan, mereka boleh beralih kepada bahan api yang lain. Dari pemerhatian EPU, adakah kita sudah mampu melihat akan muncul pengeluar-pengeluar ataupun company atau syarikat-syarikat yang menawarkan? Belum lagi. Selagi harga gas tidak dapat ditetapkan pada harga pasaran, tidak ada motivasi ataupun keuntungan yang boleh menarik mereka untuk menceburi dalam industri gas. Tentang peruntukan yang dialihkan ke sektor lain apabila kita sudah menjimatkan subsidi tadi. Okey, ini saya perlu terus jelaskan apabila dikatakan subsidi harga gas, sebenarnya dia tidak melibatkan kewangan. Ianya merupakan satu diskaun harga. Okey, tak ada, maknanya IPP atau tenaga tidak memperolehi bantuan kewangan. Apabila harga gas
diberi subsidi, maka secara tidak langsung tarif elektrik dapat dapat ditawarkan pada harga yang rendah, yang mampu dibayar oleh pengguna akhir, lebih rendah daripada harga pasaran. Tak ada kaitan dengan kewangan, perbelanjaan. Okey, Cik Somar dari Kementerian Tenaga Hijau dan Air misalnya, kalau kita nak cerita pasal subsidi, selalu orang cerita pasal ada kelompok akan tertindas, ada kelompok akan tertekan dengan apabila kerajaan menarik subsidi secara banyak dan sebagainya, sedangkan kelompok-kelompok ini akan terus dibantu. Tetapi mekanisme di luar sana, bagaimana kita nak melihat cara mekanisme yang terbaik untuk kita nak pastikan subsidi yang bakal diberikan kalau nak diteruskan juga untuk setengah-setengah perkara akan dapat terus dinikmati secara terus oleh kelompok sasaran, misalnya kelompok miskin, kelompok yang diperlukan. Bagaimana mekanisme yang sudah dipikirkan oleh pihak KETA misalnya? Okey, Saudara Aziz, berkenaan dengan tarif elektrik. Kerajaan sejak tahun 97 lagi telah menetapkan kadar asas penggunaan atau yang kita panggilkan lifeline band. Itu yang mereka yang berkenaga kerajaan. Kumpulan ini merupakan 55% daripada domestic users, pengguna, yang berjumlah lebih kurang 3.29 juta pengguna. So jika satu pengguna itu, jika ada keluarga 4 orang, so you see yang jumlah itu memang lebih banyak. So kadar itu yang 21.8 sen itu tidak pernah diubah oleh kerajaan sejak tahun 97 lagi. Jadi dan juga pada tahun 2008 kerajaan telah memperkenalkan rebate RM20 untuk membiayai orang yang menggunakan elektrik yang harga dia kurang daripada RM20. Jadi dalam tahun 2010 kerajaan telah mengeluarkan sebanyak 151 juta ringgit untuk membiayai golongan ini. So kerajaan memang walaupun kita akan menaikkan harga gas kepada harga pasaran, tetapi kita akan ambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahawa golongan berpendapatan rendah atau golongan yang memerlukan jaringan keselamatan sosial itu dilindungi, supaya we will do apa yang dipanggil targeted assistance. Okey, kita akan bincang lagi dengan Cik Somar dan juga Dato' Mak Nur Nawi bagaimana mungkin kita membangunkan tenaga-tenaga baru. Misalnya kita dengar ceritalah negara kita ni panas, hujan sepanjang tahun, tetapi adakah matahari kita cukup untuk menyerap tenaga solar dan sebagainya? Orang kata kat sebelah Sabah, Sanakan atau sebelah Pantai Timur banyak angin, tetapi betul ke tenaga angin viable ataupun wajar dibangunkan di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak? Jadi kita akan bincangkan perkara ini. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan pesat akan menyumbang kepada kenaikan dalam penggunaan elektrik. Sumber pencanaan bergantung kepada gas dan arang batu yang semakin berkurang. Justru harganya semakin meningkat. Subsidi kerajaan turut meningkat setiap tahun. Penjimatan daripada pengurangan subsidi ini sebaiknya disalurkan untuk rakyat yang lebih memerlukan. Keperhatian kerajaan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Cherry Instar, your convenient choice. Siapa aku sebenarnya? Kau seorang pembodoh yang pandai menggunakan lelaki. Aku tak minta jadi macam ni. Apa pun sebabnya, kau kena terima hakikat. Yang ini adalah takdir engkau. Aku cuma nak hidup normal macam orang lain. Lagi cepat kau sedar yang kau bukan macam orang lain, lagi bagus. Satu jasad, dua jiwa dalam Ayu Suraya mulai 26 April di Astro Prima. Every Monday,
entrepreneur gets underneath the skin of successful entrepreneur to find out the traits or characteristics that got him or her to where he or she is today. What I learned the most is that there is no overnight success. In any business, you got to do it step by step. If you're passionate about something, you make it work. If you're not, it's just a job. I think you need to develop yourself personally to understand your own capabilities. Find out if you have what it takes to be an entrepreneur. Every Monday, 9:30 p.m. only on Astro Awan. Kita masih membincangkan bersama Datuk dan juga Cik Soma. Kalau Datuk kita lihat bagaimana kita nak memberi satu gambaran yang lebih luas misalnya kepada rakyat kebanyakan di luar sana dan juga penonton di rumah sekarang sedang menonton perbincangan kita secara langsung ini, untuk bagaimana mereka mendapat manfaat secara langsung apabila kerajaan menarik subsidi secara perlahan, khususnya dalam industri gas misalnya. Bagaimana, apa yang mereka boleh rasa? Jangka masa pendek, jangka masa sederhana atau jangka masa panjang? Okey, yang paling jelas ialah pengurangan harga subsidi gas ini secara tidak langsung akan mengurangkan tanggungan subsidi yang ditanggung oleh Petronas. Sebanyak sebagai contohnya untuk tahun 2010 sebanyak RM20 bilion. Okey. Jadi apabila kita tingkatkan kepada harga pasaran, maka sudah pasti pendapatan ataupun revenue Petronas akan meningkat. Dan bayar cukai lebih berikutnya cukai kepada kerajaan akan meningkat, dividen kepada kerajaan akan meningkat, perolehan petroleum kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan meningkat, dan ini dapat digunakan untuk perbelanjaan bagi membiayai kemudahan-kemudahan asas, sekolah, kesihatan dan seumpamanya jalan raya. Bagaimana kita nak mengimbangi apabila market force ataupun pasaran menentukan harga dan akhirnya pastinya barangan akan meningkat, naik dan sebagainya, dan kuasa beli rakyat semakin kurang dan akhirnya seperti mana rakan-rakan kata tadi, inflasi. Jadi bagaimana kita nak mengimbangi kegusaran rakyat tentang itu? Sebenarnya Cik Nazri, subsidi harga gas yang kita maksudkan di sini sebenarnya tidak termasuk gas asli cecair dan juga gas untuk kegunaan domestik, untuk memasak dan juga gas untuk kenderaan. Ini adalah hanya untuk gas yang dibekalkan kepada sektor tenaga dan juga kepada sektor industri. Okey, sektor industri mengikut kajian kita yang kemungkinan terdapat peningkatan kepada harga barangan mereka, tetapi ini adalah hanya tertaluk yang terbesar peningkatannya adalah kepada industri oleochemical dan juga seramik. Bagi industri berasaskan makanan, kajian menunjukkan bahawa komponen tenaga sama ada gas dan juga elektrik, kos untuk menjanakan barangan mereka sebenarnya kurang daripada 100%. Jadi tidak ada sebab mengapa industri harus meningkatkan harga mereka hanya kerana harga gas dinaikkan kepada harga pasaran. Okey, itu penjelasan dari Datuk. Mungkin dari sudut tenaga elektrik misalnya, Cik Soma, bagaimana kita melihat impak pada orang ramai itu tidak ketara dan juga sektor-sektor lain tidak akan mengambil kesempatan apabila subsidi ditarik perlahan-lahan, pastinya mereka yang terkesan itu akan mendapat impak secara minimal misalnya. Memang seperti mana saya telah jelaskan tadi, kita akan mengadakan beberapa inisiatif untuk memastikan bahawa golongan yang berpendapatan rendah itu terus dilindungi dengan memberi subsidi atau tarif yang berpatutan. Seperti mana saya telah jelaskan tadi kan, lifeline ban semua tu. So kita akan kekalkan dengan itu, tapi kita akan tengok target kepada kumpulan sasaran itu tertentu tu. Tentang tenaga diperbarui tadi. Mungkin ada maklumat terkini daripada KETA misalnya, bagaimana kita membangunkan tenaga-tenaga baru, kerana kita kalau asyik bergantung pada tenaga fosil ni pun kita pun tahu dengan harga sekarang pun tak larat juga. Memang kerajaan akan menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaru, tetapi tenaga boleh diperbaru hanya boleh jadikan komplementari saja. Dia tidak boleh menjana kuasa secara berdaya harap dan berterusan seperti mana yang telah disediakan oleh fossil fuel seperti gas atau arang batu atau minyak ataupun nuklear. Jadi walaupun bagaimanapun kerajaan akan terus di bawah. Sekarang kita akan baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan feed-in tariff
renewable energy dan sebagainya. Dan dengan ini kita akan menggalakkan lagi pembangunan sumber-sumber tenaga dipoleh baru, dan adalah harapan pada tahun-tahun ke hadapan dalam masa depan 2020 beberapa ribu megawatt akan dijana daripada sumber-sumber tenaga boleh diperbaru. Okey, itu saja masa yang kita ada, Cik Soma dan juga Dato'. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita akan panggil lagi, walaupun kita tak menaja program ini, kita akan, kerana topik ini cukup penting, kerana inilah komunikasi secara langsung dengan rakyat. Kita mahukan penjelasan, mereka mahukan satu garapan idea yang lebih benar dan boleh diterima oleh mereka. InsyaAllah kita akan panggil lagi. Dan terima kasih kepada anda. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan kepada Dato' dan juga Cik Soma, bolehkan ajukan kepada Facebook Esra Wani dan ataupun Facebook Wartawan misalnya, ataupun melalui fax mili dan sebagainya. InsyaAllah kita akan forwardkan ataupun ajukan kepada pihak kita dan juga kepada EPU. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita jumpa lagi.